Di website My Suara FM bersama dengan DM pagi ini, kita dalam segmen Hari Bahasa dan Kebudayaan, dan tentunya kita bercerita tentang satu promosi tentang teater baru. Okey, bersama dengan DM hari ini adalah saudara Raja Azri dan juga Cik Shah. Dah lama tak datang sini kan? Lama saya dah tu. Okey, dan sepatutnya kita jumpa lama dah. Apa ni? Tak berkesempatan lagi. Tak berkesempatan lagi. So saya nak panggil Abang Azri lah Ya, boleh. Okey, dengan Cik Shah. Okey, dan hari ini sebenarnya nak mempromosikan tentang teater apa? Mungkin boleh kongsikan sedikit. Cik Shah bercerita dulu. Okey, kita bagi orang pertama bercerita dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tahun ni Semarak Bangsawan kembali lagi lah. Program ni memang program tahunan, sejak tahun 2007 lagi. Tahun lepas kita habis pada bulan 11. Tahun ni kita sambung lagi untuk pementasan pada tahun 2015. Kita ada 7 kumpulan tahun ni. Dan yang pertama akan dipentaskan pada 10 hingga 12 April. Iaitu persembahan pementasan pertama untuk tahun ni lah dalam program Semarak Bangsawan yang dianjurkan oleh JKKN bersama DBKL dengan kerjasama persatuan-persatuan yang terpilih. Untuk yang pertama ni kita dengan Geliga Merah Opera lah. Jadi maknanya untuk program Semarak Bangsawan bulan April ini adalah permulaan bulan untuk tahun ini lah. Dia sekali menyambut macam GST lah. Ada GST juga namanya ni. Okey, jadi tajuk ini ceritanya Raja Kuputih. Dia bila sebut perkataan yang Kuputih belakang tu, dia dah jadi macam satu trademark. Jadi adakah ini berkaitan dengan kisah ni berkaitan dengan apa Raja Kuputih ni sebenarnya ni? Nak kena cerita lah. Kena tanya pengarah. Nak kena cerita lah. Okey, selamat pagi. Assalamualaikum semua. Saya pun pertama kali sampai sini. Jadi kepada peminat-peminat teater bangsawan, terutamanya yang sentiasa follow program Semarak Bangsawan sejak daripada tahun 2006 rasa 2006. Sekarang dah 2015, lama tu. Jadi pada tahun ini alhamdulillah pihak saya, iaitu persatuan saya, kumpulan saya, Persatuan Geliga Merah Opera, merupakan kumpulan pertama yang diberi peluang untuk mementaskan teater bangsawan yang diberi nama Raja Kuputih. Dengar macam pernah dengar kan? Pernah dengar. Biasa dengar tu biasa. Tapi tak ada kena-mengena langsung. Tak ada kena-mengena. Okey, ini salah satu naskah baru yang saya tulis. Hanya semata-mata untuk mencapai objektif terutamanya bagi pihak penganjur lah, JKKN dan juga DBKL, di mana menggalakkan naskah-naskah baru dipentaskan. Maka saya tulis Bangsawan Raja Kuputih ini yang masih orang kata mengekalkan konsep bangsawan tu sendiri. Itu yang paling penting lah. Raja Kuputih ni sebenarnya nama penuh, nama asal dalam ni kita ambil daripada watak utama tu. Raja Engku Putih, Raja Tunggal Al-Salam, iaitu pemegang watak utama dalam cerita ini. Okay, saya ceritakan sikit sinopsis dia. Raja Kuputih ini mengisahkan seorang putera raja yang bernama Raja Engku Putih yang dilahirkan atas sumpahan. Selepas disumpah, di mana ayahandanya Raja Tunggal Al-Salam dan juga bondanya Permaisuri Intan telah disumpah oleh seorang pawang istana itu sendiri. Selepas pawang istana itu ditangkap dan dijatuhkan hukum oleh ayahanda Raja Kuputih ni, iaitu Raja Tunggal, dihalaunya daripada istana tu. Maka kerana sakit hati dan marah, dia telah menyumpah anak dalam kandungan Permaisuri Intan itu. Dan selepas kematian mereka berdua ni, di mana Raja Tunggal mati kerana sakit, dan juga Permaisuri itu mati kerana terkejut tengok anaknya yang disumpah tu. Jadi apabila anak dia membesar, jadi sumpahan itu telah berlaku sejak dia dilahirkan lagi, di mana Raja Kuputih ini dilahirkan dengan keseluruhan badannya berwarna hitam. Okey, kalau tengok dekat poster tu memang nampak kali hitam lah kulit dia. Jadi bukan dayang senandung Bukan. Jadi Raja Kuputih dilahirkan atas sumpahan dia berwarna hitam, dan dia ada satu lagi penyakit, iaitu sawan. Sawan di mana dia tidak boleh melihat wanita cantik. Nampak wanita cantik dia gegar badan. Itulah sumpahan dia. Jadi dia beranggapan ada dua sumpahan di situ. Jadi malapetaka inilah yang membawa hidup dia sampai dia membesar.
di mana dia nak berkahwin tak boleh. Dia diperkenalkan dengan seorang puteri yang bernama Puteri Kurnia. Jadi situlah masalahnya apabila dia melihat puteri ni, dia jadi jatuh sawan. Jadi berlakulah huru-hara. Maka apabila dia dapat bertemu ibu dan ayah dia di dalam mimpi dia, mendapat alamat di mana bagaimana cara untuk menghilangkan sumpahan itu, maka dia pun berusahalah untuk memulihkan sumpahan itu supaya dia dapat berkahwin dengan permaisuri itu, dan dalam masa yang sama kononnya dia akan jadi putih semula. Itu misi dia. Misi dia. Saya fokus pada misi dia. Bagaimana dia nak pulihkan sumpahan dia. Itu sebenarnya dalam cerita tu. Maka terjadilah Raja Kupu Putih tu tadi. Nak tahu dia jadi putih tidak, kena tengoklah 10 hingga 12 April nanti. 10 hingga 12 April. Saya pun tengah fikir macam nak putihkan dia. Sebab dia betul-betul hitam. Betul. Okey, ada banyak lagi yang kita nak tanyakan berkenaan dengan Raja Kupu Putih ni, sebab DM tengok kepada senarai pelakon dia agak hebat-hebat juga orangnya. Okey, kita nanti akan bertanya dengan mereka lah bagaimana pemilihan pelakon ini dilakukan. Alright. Bersama dengan DM dan juga Raja Azri dan Encik Shah. Okey, Encik Shah, sedikit DM nak tanya berkenaan dengan skrip tadi. Bila dikatakan tentang Semarak Bangsawan nak menghasilkan skrip-skrip baru, adakah kali ini Semarak Bangsawan tertumpu kepada skrip-skrip baru ataupun ada juga skrip-skrip yang di cover version atau dibuat semula? Untuk tahun ni, Semarak Bangsawan pada tahun 2015 ni kebanyakannya skrip-skrip baru. Daripada kebanyakannya, selain daripada skrip baru, kita ada semua kebanyakannya pengarah baru. Pengarah-pengarah muda lah, daripada program Semarak Bangsawan yang kita dah laksanakan sejak tahun 2006 ni. Masa muda maksudnya. macam Raja Azri, dia pengarah lama yang masih muda. Muda lagi ni. Daripada hasil daripada tu, kebanyakannya sekarang kita dah dapat ramai pengarah muda lah. Maksudnya kita dah ada pelapis-pelapis baru dalam bidang bangsawan ni. Dalam bidang bangsawan ni maknanya walaupun orang kata bangsawan ni kebanyakan kalau dulu orang lama, tapi sekarang bila dah ada program ni, kita dah dapat hasilkan pengarah-pengarah barulah. Dan kebanyakan pelakon-pelakon juga kebanyakannya daripada generasi muda lah. Yang mereka yang berminat dalam bidang teater dan mereka mencubakan diri dalam bidang teater lah. Ya, betul. Dan juga daripada Raja Kupu Putih pun ramai juga pelakon-pelakon baru yang diketengahkan. Okey, kalau DM tengok kepada senarai pelakon-pelakon ini, antaranya Bocil Sehu, Vicha Sehu, kemudian Wan Raja. Okey, Wan Raja kita tahu dia seorang pelakon yang serius. Kemudian kita ada Ali BMB, Wira Raja Lawak. Okey, kebanyakan di antara pelakon-pelakon ini pelakon-pelakon yang komedi. Tetapi di bangsawan kan. Okay, saya kira mesti ada cabaran. Mungkin yang boleh dikongsikan bersama. Okey, memang saya satu cabaran yang sangat besar untuk saya nak bawa mereka ni semua ke atas pentas bangsawan. Seperti mana yang kita tahu, kebanyakan orang ni semua memang hati-hati saya jemput seperti Wan Wala daripada Sabah. Okey, Wan Raja adalah seorang pelakon teater lama. Okey, dan kita ada juga dekat situ Bocil, Vicha, Wira, Ali, Acong, Sweet Chan. Mereka ni tidak pernah mementaskan pentasan teater bangsawan terutamanya. Jadi memang saya saja ambil cabaran ini untuk saya ketengahkan diorang buat pertama kali dalam pementasan, juga sebagai pembuka Semarak Bangsawan tahun ini. Saya nak wujudkan satu kelainan di mana saya berharaplah akan jadi ikutan ataupun trend supaya program itu sendiri akan naik dia punya standard lah. Itu saya punya tujuan. Cabaran paling utama saya nak bentuk diorang supaya mereka tahu kat mana mereka nak lakukan yang betul dalam pementasan bangsawan utamanya. Kalau biasanya mereka atas pentas diorang bercakap ikut suka pun diorang cakap. Tapi yang ini diorang kena ikut skrip saya yang tak boleh saya ubah sebab kita ada terjemahan dalam bahasa Inggeris sendiri. Jadi itu satu cabaran saya untuk kawal mereka punya dialog supaya tak lari daripada apa yang saya tulis. Terutamanya Bocil Sehu dan juga Vicha lah. Sebab mereka ni daripada Indonesia. Kan? Bahasa mereka bahasa Indonesia. Jadi saya kena train kan, jadikan dia amalan untuk dia bercakap dalam bahasa Melayu kita ni, dengan bahasa-bahasa patah peribahasa yang saya selitkan dalam tu sikit. Nampaknya mengambil masa jugalah untuk saya bentuk mereka.
memang susah lah. Saya pening kepala sebenarnya. Setiap malam saya dah menjerit je kan. Tapi berapa lama masa untuk melatih mereka ini untuk membiasakan diri di atas pentas? Saya biasa gunakan 3 fasa. Fasa pertama, fasa keserasian dialog. Maknanya saya bagi mereka peluang untuk dekat dengan dialog tu sampai kita baca, sampai diorang serasi dengan sebutan. Lidah diorang tu taklah keras sangat untuk sebut benda tu. Masuk fasa kedua, fasa kedua untuk saya memperkenalkan diorang bentuk pergerakan yang sepatutnya apa yang ada kat dalam pentas tu. So fasa akhir adalah minggu-minggu akhir macam minggu ni adalah fasa mereka untuk diorang isikan diorang punya jiwa, perasaan, feel mereka untuk jadikan apa yang saya bentukkan dalam ni. Dengan adanya diorang ni, sekurang-kurangnya bagi saya satu kejutan ataupun perkara yang menarik akan berlaku di atas pementasan 10 hingga 12 hari nanti. Sebabnya mereka ni adalah semuanya komedian. Jadi saya terbalikkan, saya lawan arus supaya mereka ni bukan jadi seorang komedian atas pentas tu. Maksudnya mereka perlu serius dalam watak yang mereka bawa tu. Memang sangat lain. Itu yang sebenarnya saya nak tengok. Jadi setakat ini di minggu-minggu akhir ni nampaknya mereka boleh ambil challenge tu. Kebanyakannya mereka ni dapat beri apa yang saya mahu lah. Itu yang best. Jadi maknanya set semua adalah serius, skrip adalah serius, dan mereka ni daripada set tu dia tak senyum, jadi dia memang tegak je tu kan. Memang macam itulah, dia tak serius. Setting kita punya story ni memang kita sesuaikan dengan konsep bangsawan tu. Cuma saya berkonsepkan cerita antah berantah ni yang negara yang entah di mana-mana saya wujudkan. Banyak suntikan baru yang saya berikan, unsur-unsur kekaguman yang lebih supaya balance dengan tajuk cerita dan juga pergerakan cerita yang saya bawa ni. Tidaklah orang kata dia tak sama seperti macam cerita tu Fatimah ke Hang Jebat, tidak. Saya ada sikit upgrade dia, menjurus kepada cerita-cerita. Saya ambil inspirasi daripada Prince of Persia, Hercules, Zeus dan sebagainya. Saya gabungkan supaya persembahan tu nampak lebih fresh lah. Jadi orang datang pun mereka terhibur, terutamanya saya nak diorang duduk sampai habis. Itu yang target kita lah. Kena duduk sampai habis untuk sebab tengok. Saya sebelum bawa ni saya kena 2 kali di Temuruga. Cerita ni macam ni saya kena jelaskan. Mana kita ada sesi ada sesi Temuruga sebelum sesi pitching, kita ada sesi tu. Jadi bila dah lepas tu saya bersyukur lah. Sebab tu lah keluar Raja Kupu Putih tu. Raja Kupu Putih. Okey. Jadi kita tahu tentang pelakon-pelakon ini bila meletakkan antara pelakon-pelakon yang ternama dalam sebuah persembahan teater, dia meletakkan satu standard yang agak tinggi. Okey, kejap lagi kita nak cakap pasal standard tu. Nak dengar dulu lagu daripada Faizul, Perempuan. Ni lagu permintaan pada Roy dan dia dah lama tak datang ke sini, dia rindu sangat. Ni lagu untuk awak, okey? Drama-drama TV yang pernah saya terlibat kan. Dia ada sedikit-sedikit idea tu timbul apabila cerita berkonsep begini saya berlakon lah. Jadi bila saya duduk memikirkan apa satu benda yang pelik, yang paling utama saya mesti mencari satu benda yang boleh menjadi satu tarikan yang sangat kuat. Sedikit sebanyak boleh membantu yang seperti saya cakap tadi, menaikkan nama program tu sendiri, di mana memang itu objektif kita utamanya untuk mempopularkan semarak bangsawan ni. Apa cara yang boleh, terutamanya pada generasi muda lah. Jadi kebanyakannya kumpulan saya ni semua anak-anak muda di bawah lingkungan umur 30 tahun. Dan paling muda setakat ini 16 tahun. Yang paling kecil pelakon saya umur 1 tahun setengah ada kat dalam ni. 1 tahun setengah Jadi saya gabungkan pelakon-pelakon talent-talent daripada kumpulan saya dengan artis-artis ni. Sekurang-kurangnya mereka dapat pengalaman baru dan masa sama moral untuk diorang berlakon dengan artis-artis pujaan mereka tu ada dekat situ. Sikit sebanyak tekanan yang diorang terima tu tak ada. Jadi diorang sesama saja. Setakat ni itu tujuan saya. Di samping saya sengaja meletakkan artis-artis yang ada nama dalam pembuka program Semarak Bangsa tahun ni supaya saya dapat memberi pencetus lah kepada rakan-rakan yang lain yang ada queue belakang saya selepas ni, seperti Awang Kudus Buta, Bangsawan Lukut dan sebagainya, supaya bukan saya nak mencabar mereka, tak ada niat begitu. Saya hanya ingin meletakkan satu permulaan sebagai satu bangsawan. Program Semarak Bangsawan ni bukan yang boleh dilekehkan. Maknanya sesiapa saja boleh terlibat di dalam program ini. Program yang boleh
mengangkatkan lagi kita punya tradisi teater lama kan, seperti bangsawan ni. Jadi saya menyusun strategi dari awal lagi. Sebulan sebelum saya sampai ke meja temuduga tu, apa benda yang boleh saya jual, produk saya ni, naskah saya ni. Dia terlintas di hati saya, walaupun dicadangkan tak perlulah bawa artis ramai-ramai kalau kita tak mampu kan. Jadi saya mikirkan saya perlu ada inisiatif saya sendiri untuk saya meletakkan, kalau saya nak mereka di situ, saya nak meriahkan program ini, saya nak jayakan cerita saya ini dengan tarikan, dengan tajuk tu sendiri, saya perlu lakukan sesuatu. Terpulang pada ketua kumpulan masing-masing lah. Macam saya ada cara saya, yang lain pun ada cara dia sendiri. Setidak-tidaknya saya dapat sebagai kumpulan Geliga Merah Opera ni memberi, orang kata, balasan lah. Sebab kami kumpulan ni dibantu oleh pihak JKKN di BKL dengan dana yang disalurkan. Sebagai kumpulan NGO ini, kita perlu menghargai sumbangan itu, dan secara tak langsung kita memberi tunjukkan respon, tindak balas dengan effort dan juga kesungguhan lain untuk menjayakan lebih baik daripada apa yang kita dapat daripada sumbangan yang diberi. Itu yang sebenarnya sebab terjadinya berapa ramai artis ada kat dalam Raja Kupu Putih dan tajuk tu sendiri. Jadi maknanya kalau untuk yang pertama ni biarlah satu benda yang boom, yang orang betul. akan tengok kemudian akan menantikan kepada yang lain, mesti best juga. Betul. Saya nak jadi benda ni jadi satu buah mulut lah. Saya berharap sangat, dan tinggalkan kesan hingga tahun ke-2016 nanti, insya-Allah. Jadi ada benda yang pelik kan di program Semangat Bangsawan ni kan. Ya, sebenarnya dalam program Semangat Bangsawan ni memang banyak benda-benda yang pelik. Ya, betul. Dan antara benda-benda yang pelik ni adalah antara teater-teater yang kita jarang-jarang tengok. Ya, betul. Selalu kalau kita nak tengok kepada di tempat-tempat yang biasa pun jarang teater bangsawan dibawa kembali. Apa yang boleh saya satu lagi saya nak tekan kat sini, saya generasi muda dengan tahun 2015, teknologi pun dah banyak. Jadi saya gunakan sebaik mungkin teknologi yang ada kali ini, di mana cerita ini saya gabungkan pentas dan visual. Dia ada video visual yang saya gabungkan dengan pementasan bangsawan kali ini. Dia ada sikit kelainan untuk cerita Raja Kupu Putih ni. Saya ada shooting sikit, saya gabungkan dengan cerita sebenar atas pentas. Jadi ada sedikit gabungan teknologi dan juga manual kan. Sebab saya rasa saya perlu gunakan, dan saya rasa tiba masanya untuk beri sikit suntikan kelainan lah untuk cerita ni. Okey, alright, kepada anda yang nak bertanya kepada mereka ini tentang nak tanya lebih lanjut tentang teater bangsawan Raja Kupu Putih ataupun bagaimana nak menonton, anda boleh tanyakan kepada kami melalui Facebook MySuara FM di www.facebook.com/MySuara FM Radio. Jadi teruskan bersama dengan DM Raja Azri dan juga Cik Syah di MySuara FM. Okey, Cik Syah, bagaimana mungkin boleh kongsikan bagaimana mereka nak mendapatkan tiket-tiket untuk menonton teater bangsawan ini? Berapa harga tiketnya? Di mana nak menonton? Bilakah? Pukul berapa? Itu dia. Okey, untuk harga tiket tahun ni kita dah naikkan sikit lah. Kalau tahun lepas RM5, tiket biasa, tahun ni kita jadi RM10. Masih murah? RM10 tiket biasa dan RM50 tiket premier. Kita untuk yang dalam minggu ni siapa yang berhajat nak menonton tu boleh buat tempahan dululah. Tempahan boleh kita berhubung di nombor 2614-8262. Okey, 2614-8262. Ataupun kalau yang nak terus beli di kaunter, kaunter akan mula dibuka pada hari Selasa. Pada hari Selasa. 7 hari bulan. 7 hari bulan. Okey. Jam 5 petang sampai insya-Allah sampai 8 malam ataupun 7.30 sampai 8 malam macam itulah. Dan akan terus dibuka sampai hari Ahad lah, hari pementasan sebenar. Jadi dia pementasannya adalah pada 10, 11 dan 12 April. 8.30 malam di Auditorium Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Okey, Auditorium Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, jangan salah tempat. Jalan Raja Laut. Jalan Raja Laut je. Untuk yang pementasan pertama ni kita ada buat majlis pelancaran lah. Pada 11 hari bulan jam 8.30 malam. Majlis pelancaran ni akan disempurnakan secara bersama oleh Yang Bahagia Datuk Nurliza Rofli, Ketua Pengarah JKN, dan Yang Bahagia Datuk Haji Muhammad Amin Nordin, Ketua Pengarah Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.
pada hari Sabtu ni jam 8.30 malam. Majlis pelancaran ni akan diadakan sebelum pementasan. Maksudnya pementasan akan bermula dalam jam 9 malam macam tu lah. Kita ambil masa dalam setengah jam awal tu. Kepada yang nak tahu pementasan pada tahun ni, 7 pementasan ni apa ceritanya, elok datang lah. Sebab semua pengarah-pengarah untuk pementasan tahun ni akan hadir bersama lah. Akan hadir bersama untuk mempromosikan. Kalau nak tanya, nak jumpa depan-depan dengan mereka semua. Untuk lebih lanjut juga boleh layari laman web JKKN sendiri, lengkap semua ada dekat situ, jadual penuh semua ada dekat sana. www.jkkn.gov.my. Okey. Dan menariknya DM tengok dekat sini penampilan istimewa Salim. Salim. Bukan senang dapat Salim Iklim itu. tau. Salim Iklim juga akan buat persembahan untuk Extraton ya. Ya. Okey, jadi agaknya bagaimana persediaan selain daripada Salim, ada lagi ke artis lain yang akan terlibat dalam Extraton? Untuk persembahan Extraton, kita ada persembahan nyanyian daripada Salim Iklim pada tiga malam tu nanti. Dan juga kita ada penyanyi-penyanyi baru seperti Ain Yusof, kita ada Wira Raja Lawak juga akan menyanyi pada malam itu. Dan kita ada persembahan tarian B-Boys, tarian modern contem daripada penari-penari di Amplak Malaysia. Ini semua anak-anak muda yang saya cuba ketengahkan dalam pementasan kali ini. Mereka akan buat tarian, parodi dan sebagainya. Macam-macam lah ada kat dalam tu. Meriah lah. Okey, jadi pementasan ini selama 2 jam? Lebih kurang 1 jam 1 jam 30 minit, 1 jam 40 saja. Tak lama. 1 jam 40. Okey. Bermakna kalau macam tengok wayang. Tengok wayang. Tapi kalau tengok wayang kita ada Extraton. Yang menariknya kalau kita tengok cerita bangsawan ni ada Extraton ada. Bila sebelah kita tidur. Itu ada bunyi-bunyi lain lah. Okey, mungkin lupa nak tanya tadi berkenaan dengan kostum yang katanya dapat sponsor. Ya. Saya alhamdulillah setakat ini pihak kami dapat banyak bantuan penajaan daripada pihak-pihak luar lah yang sudi membantu kami lah. Untuk kostum kita pada kali ini, kita direka khas oleh mereka kita daripada Pola Cipta Kostum yang berada di Hatamas. Bila kita ajukan cerita apa yang perlu kita buat, nampaknya dia sangat excited dan teruja bersama untuk membantu memastikan jenis pakaian apa yang kita nak pakai dalam cerita ni. Memang pakaian ni jarang digunakan dalam bangsawan mana-mana. Tak semua, sebab biasanya bangsawan lagu pakaian-pakaian tradisional kita pakai kan. Cuma yang ni tak ada pakaian tradisional. Pakaian-pakaian dia semua ada sikit unsur kebaratan sikit lah. Berkonsep macam saya cakap tadi, Zio, Circuli dan sebagainya. Macam ala Spartan sikit lah kan. Dia memang agak seronok dilihat lah. Jadi mereka saya ni Dominic namanya, sangat teruja dan dia juga biasa mereka pakaian-pakaian seperti teater-teater di Istana Budaya, cuci-cuci muzikal dan sebagainya. Dah biasa sangat. Jadi dia sangat teruja kerana tajuk dan juga jalan cerita tu. Sebab itu tak banyak bicara saya dengan dia, mudah saja apa yang dia nak pakai, dan alhamdulillah saya dah dapat apa benda yang saya nak. Terima kasih kepada pihak Pola Cipta lah terutama yang banyak bantu, juga kepada penaja-penaja saya, penaja kecil yang membantu untuk memastikan pentas saya tu cantik nanti pada 3 malam tu nanti. Sebab saya punya set dan prop juga ditaja, set-set besar yang dibuat dan juga backdrop baru yang akan saya bawa keluar, semuanya dibantu oleh pihak-pihak luar yang banyak menyokong memastikan program saya ini berjalan lancar lah. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Okey, jadi anda semua perlu datang untuk menonton. Harus. Dengan tiket yang berharga RM10 saja. Kalau tengok wayang pun lagi mahal. Tapi ini adalah dengan persembahan. Kalau tengok wayang tak dapat tengok Salim Iklim, tak dapat tengok program-program Extraton yang lain. Dan juga tajuk yang menarik, Raja Kuputih, jalan cerita juga menarik, pelakon-pelakon yang hebat, pelakon-pelakon melawak yang dia biasa tengok dalam melawak. Akhirnya mereka nak tengok macam mana mereka serius di pentas bangsawan. Inilah caranya untuk anda menonton mereka, dan juga di bawah arahan seorang pengarah yang cukup hebat juga. Hari ni sebab nama dia Gelora apa tadi? Gelora? Merah. Geliga Merah Opera. Merah Opera. Sebab baju merah ini. Baju merah, dia baju merah. Semua pakai baju merah. Jadi mungkin ada kata-kata akhir untuk anda nak bagi tahu kepada peminat-peminat, kepada mereka yang atau expectation mereka nanti. Kepada semua peminat-peminat bangsawan, sama ada yang pernah menonton ataupun yang belum pernah menonton,
Saya berharap agar datang beramai-ramai sebab setakat ni tiketnya agak laris. Okey, bagi yang belum lagi menempah tiket, saya rasa elok tempah awal. Takut nanti kalau tak dapat masuk nanti kesian juga lah sebab cerita ni memang belum pernah dipentaskan lagi. Dan ini fresh, baru pertama masuk pun 3 hari je, tak panjang. 3 hari je. Jadi ramai-ramailah kita tempah dan datang pada 10, 11 dan 12 April 2015 jam 8.30 malam. Sekali lagi saya bagi nombor kalau untuk tempahan 2614-8262 ataupun terus datang ke kaunter pada 7 hari bulan April di pintu masuk Auditorium Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Jalan Raja Laut. Okey, jadi Raja Azri sendiri. Okey, saya dah pasti mengharapkanlah dalam selepas hampir sebulan setengah saya cuba mempersiapkan bangsawan ini. Saya mengharap sangatlah peminat-peminat teater bangsawan, khususnya anak-anak muda lah, yang sentiasa mengikuti program Semarak Bangsawan ini sejak tahun 2006 lagi. Dan yang pastinya saya mengharapkan mereka datang dengan hati yang terbuka, minda yang terbuka, bukan datang menonton untuk mencari kesilapan, kelemahan ataupun apa orang kata, mencari aib kumpulan yang mementaskan bangsawan ini. Kerana 7 kumpulan, yakni sahabat-sahabat saya yang lain juga, kita ni di temu duga seperti mana kita cakap tadi. Bukan sesuka hati kita nak buat apa benda di atas pentas tu. Jadi sudah pastinya saya mengharapkanlah kesungguhan kita serta adik-adik yang berbulan-bulan datang setiap malam berlatih untuk memastikan pementasan ini dapat menghiburkan anda yang menonton, tidak dapat respon yang buruk lah daripada orang lain. Seperti saya cakap tadi, pembaharuan, benda-benda yang baru akan dapat ditonton pada 10 hingga 12 tu nanti. Dan saya mengharapkan mereka boleh menerima seadanya. Dan yang pasti konsep bangsawan tu tetap tidak dilupakan, dan sudah tentunya lah mencapai objektif tujuan utama program Semarak Bangsawan ni diadakan. Jadi nak menonton teater bangsawan ini, buka minda anda, dan ini adalah antara 6 buah teater terbaik InsyaAllah yang dipentaskan untuk program Semarak yang dipilih untuk tahun ini. Yes, yang terbaik dan terpilih untuk tahun ini untuk program Semarak Bangsawan. Okay, terima kasih kepada Raja Azri dan juga Cik Syah yang sudi datang ke MySuara FM sekali lagi mempromosikan. Kita pun dah lama tak jumpa tahun lepas. Tahun ni kembali mempromosikan program Semarak Bangsawan. InsyaAllah kita jumpa lagi kat sana lah kot. InsyaAllah datang lagi kita datang sana. Memang kita akan tunggu kat sana, dan mungkin selepas tu kita akan buat review di MySuara FM. Bagaimana cerita tersebut. Okey, daripada anda semua teruskan bersama dengan MySuara FM